Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Masya Allah tuan-tuan, kita pun tak sangka pada hari ini kita dapat jumpa lagi dalam bulan Ramadan. Malam ini malam yang ke-berapa tadi? Malam yang ke-12. Maknanya kita dah 11 hari menjalani ibadah puasa. Kalau dibahagikan Ramadan itu kepada 3 bahagian, maknanya malam yang ke-11 ni dah masuk pertengahan Ramadan. Tuan-tuan sedar tak sedar kita berada di pertengahan Ramadan. Allah Akbar. Rupanya 10 hari yang lalu kita mula-mula sambut Ramadan. Khamis yang lalu tuan-tuan, hari pertama kita Ramadan. Rabu malamnya kita bertarawih pada malam pertama Ramadan tersebut. Hari ini sedar-sedar kita dah berada hari yang ke-11, malam yang ke-12. Masya Allah. Tak lama lagi dah tuan-tuan kita nak dengar takbir raya kemenangan, insya-Allah bagi mereka yang menang. Dan kemenangan bagi kita, kalau kita tak menang pun tetap kena sambut juga. Macam mana kita masuk dalam bulan Ramadan, macam itulah kita akan keluar daripada bulan Ramadan. Kita tak nak masuk bulan Ramadan, tapi Allah paksa kita masuk juga dalam bulan Ramadan. Kita dapat juga keistimewaan dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita tak nak keluar sekalipun dari bulan Ramadan ni sampai masuk, kena keluar juga. Macam kita dalam perut mak kita lah, 9 bulan itu bila Allah perintah suruh keluar, tak ada siapa sampai 2 tahun dalam perut mak dia, tak ada. Seronok tu kan, pergi mana-mana pun semua ada dalam perut tu. Makan pun pergi shopping pun mak tak tinggalkan. Hari ni kalau mak pergi shopping, mak tinggal kita tu kan. Ya, anak-anak sekarang tu tak, kadang-kadang mak nak pergi bazar kan, ada malih ramai-ramai sangat ni, dia tinggalkan kita pun menangis kat rumah. Kalau kita dalam perut mak kita, tentulah kita akan dibawa ke mana-mana. Tak ada yang mak dia keluarkan sekejap, lepas tu masuk ke balik semula, tak ada kan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah yang dikatakan sunnatullah. Allah atur kita begitu tuan-tuan. Kita tengok, kita ni ada satu fasa kehidupan yang Allah dah tunjukkan jelas kepada kita. Bermula daripada bayi ni tuan-tuan, dia minum susu. Peringkat permulaan manusia ni dia minum susu. Dan dia pun kalau tak diberi susu kepada dia tak dapat minum. Dia tak dapat minum. Mak dia kena beri kepada dia susu. Mak dia kena letakkan susunya, kemudian barulah dia minum. Dia tak boleh, dia tak mampu. Dia ajarkan bagaimana cara makannya, cara minumnya. Kemudian naik kepada usia remaja, dia dah mula pandai sikit, mak dia bagi duit dia pergi cari makan sendiri. Rasa nak beli susu dia beli, rasa nak beli Milo dia beli, rasa nak beli itu beli. Dia dah mula fasa dia sudah matang sikit. Kemudian kehidupan kita sudah dewasa. Ketika itu kita ada anak, kita pula cuba nak beri makan ke anak-anak kita. Sebelum ni kita diberi makan, kita cari makan sendiri, kemudian kita cari makan ke anak-anak kita pula. Kemudian lepas pada itu kita balik semula kepada keadaan asal kita. Kita pun makan tu lebih kurang, tak boleh makan yang sembarangan lah. Orang muda makan dengan orang yang dah berumur makan lain lah. Gulai gepuk, orang muda makan dia lahap satu mangkuk, satu pinggan, satu kuyup pun tak ada masalah. Kalau orang dah berumur makan gulai nangka, gulai rebus, kena satu piris pun cukup dah tuan-tuan. Bisa tuan-tuan. Saya pun dah mula rasa dah sebenarnya. Umur 30 dah terasa dah. Kalau silap-silap makan sikit terasa macam dia dah. Masa ayah bagi tahu tolong picitkan kaki dia sebab rasa lemur-lemur, rasa bisa-bisa. Masa tu kita peduli pun tidak, sebab kita tak sakit. Sekarang kita rasa sakit, kita panggil anak kita pula. Jangan main sini kejap, picit anak kita pun buat lebih kuat, kita pun marah kat dia. Dulu kita pun sepuluh. Kemudian akhirnya tuan-tuan, bila sampai ke satu tahap nanti kita tak mampu nak makan sendiri juga. Mungkin ada orang yang tolong suapkan untuk kita. Begitulah kehidupan. Jadi peringkat awal ni, kalau anak-anak kita ni, kalau kita terus suruh dia semayang, dia tak tahu, suruh dia terus puasa, dia tak tahu kita kena ajar dia ilmu itu, kita kena bagi tahu kepada dia. Siapa kita? Takkan anak kita lagi-lagi kita suruh dia minum sendiri susu, pergi buat sendiri, pergi cari, pergi beli. Kita ajar dia tuan.
Kenapa kita boleh ajar anak kita minum susu dengan baik, makan dengan baik, kita pilih makanan yang baik untuk dia, untuk kesihatan dia. Tiba-tiba dalam bab kita nak ajar dia supaya beribadah kepada Allah, tak boleh. Itu persoalan. Jadi tuan-tuan, kita nak tinggal dunia ni, kita nak tinggal dunia ni, kita nak tinggalkan anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita tinggalkan itu yang memberikan kepada kita kesinambungan pahala yang tidak putus-putus di negeri akhirat nanti. Kita pun sedia maklum 3 perkara yang kita akan bawa sehingga ke hari akhirat, iaitu yang pertama sedekah jariah kita. Tuan-tuan, bulan ini lah bulan yang Nabi banyak sangat memberikan sedekah. Nabi banyak sangat memberikan infak, dan Allah sendiri merakamkan beberapa ayat yang kita dah baca tadi. Tuan-tuan mungkin sedar tak sedar. Lepas tu saya pilih ayat-ayat yang tuan-tuan sentiasa dengar. Dan tuan-tuan pun kalau boleh bila sembahyang tu jangan tak ada apa-apa perasaan. Ada sedikit sebanyak yang kita dapat. InsyaAllah saya akan cuba uraikan. Dan yang kedua tuan-tuan, waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang kita nak tinggal ni biar dia soleh, dia doakan untuk kita. Kita anak-anak kita sekarang tuan-tuan yang dah ada cucu, mungkin dah ada cicit, mungkin dah ada anak dan sebagainya. Tuan-tuan juga soal anak, dan mungkin ayah kita dah tak ada dunia ni, tapi mereka ada di negeri akhirat sana. Mereka ada di alam barzakh, alam yang keempat. Jadi tuan-tuan mesti sunat dirahmati Allah, kirimkan doa kepada mereka. Dan mereka tak harapkan kita back-in dalam akaun lama. Mereka tak ada, akaun tu pun dah tutup dah. Dari habis dah dihabis-habiskan. Habis dah tuan-tuan dibagikan untuk harta pusaka. Mereka tak ada sikit pun, 1 sen pun tak ada untuk bahagian mereka di hari akhirat sana. Melainkan kita tukarkan semua kepada sedekah jariahnya, infaknya, ataupun kita sedekahkan kepada fakir untuk kita sambungkan pahala itu kepada mereka. Yang kedua, anak-anak yang soleh inilah yang sebagaimana kita sebut sebagai aset kita di negeri akhirat sana. Dan yang ketiganya, ilmu yang kita ada, ataupun apa sahaja yang kita ada, kepakaran kita, pengajaran kita, kita ajar anak kita buat benda baik. Kita mati, dia masih lagi buat benda yang baik. Kita bawa dia mari surau, kita meninggal, dia datang lagi surau tuan-tuan. Itulah yang disebut min ajrun ghairu mamnun, daripada ganjaran yang tidak pernah putus-putus. Itu sebagai mukadimah pada malam ini. Mari sama-sama kita semak daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Ali Imran. Kita baca mula pada ayat yang ke-15 pada surah Isya kita. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu. Walaupun kisah ni Allah suruh Nabi beritahu kepada musyrikin Quraisy yang mereka ni duk rasa apa yang mereka miliki di atas dunia ni satu benda yang sangat berharga bagi mereka. Tetapi dalam masa yang sama, ibratu li umumil lafzi la bi khusus asar. Allah nak supaya kita ambil pengajaran ini bukan khusus kepada umat ni musyrikin Quraisy saja, tetapi Allah nak suruh kita ambil pengajaran umat Nabi Muhammad SAW, iaitu bahawa bagi tahu kepada mereka satu perkara yang kamu dapat, perkara tersebut kamu dah dapat lebih bernilai daripada yang ada di langit, lebih bernilai daripada yang ada di bumi. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka cari di atas dunia, apa saja yang mereka kumpulkan keseluruhannya dibandingkan dengan perkara ini, kata Allah, ini lebih bernilai daripada keseluruhan. Apa dia? Lil muttaqina, iaitu yang akan diberikan kepada mereka yang bertakwa. Inda rabbihim, yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan, puasa ajar kita la'allakum tattaqun. Kita nak dapat natijah daripada puasa kita ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah catatkan senarai nama kita dalam senarai orang-orang yang bertakwa. Apa sebab kita duk pulun sangat nak dapat gelaran takwa ni? Kenapa? Kerana orang yang dapat takwa inilah yang terselamat di hari akhirat nanti. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allahu Akbar. Bila Allah kata Allah janjikan syurga yang di bawahnya mengalir sungai, artinya syurga itu berada di satu tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir syurga. Masya Allah, tabarakallah. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
wa azwajun mutahharah. Ustaz, kami kalau duduk di tempat yang mewah, istana tu mewah, macam-macam boleh dapat. Tapi kalau tak ada orang nak bersembang, tak ada orang nak duduk sama-sama, tak syok juga. Nabi Adam pun dia duduk dalam syurga dah tuan-tuan, tetap juga rasa sunyi dalam syurga dah duduk ni. Maka Allah sebut juga wa azwajun mutahharah. Jangan bimbang, Allah sediakan pasangan untuk kamu, pasangan yang suci. Pasangan yang suci. Kalau di dunia ni isteri kita tu dia tidak ada proses penuaan, betul. Kita dapat isteri yang tak ada langsung perubahan pada wajahnya, tak ada langsung kedua-kedua muka, proses penuaan dia tu tak berlaku. Dan tidak pula mereka itu dalam keadaan yang mutahharah, artinya mereka datang haid, nifas dan sebagainya, dan sentiasa dalam keadaan yang segar, bersih, wangi dan sebagainya. Sana kemudian Allah sebut ini antara nikmat yang paling besar di hari akhirat nanti, mereka yang kalau dapat gelaran takwa itu lebih bernilai daripada isi dunia yang mereka kumpulkan. Kata Allah, waridwanun minallah, mereka dapat keridhaan Allah. Itulah pangkat yang paling tinggi sekali di dunia akhirat, kita mendapat keridhaan Allah SWT. Allah sebut banyak di Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu anhu, dari kalimat khasyya rabbah. Banyak Allah sebut kepada kita ganjaran-ganjaran bagi mereka yang ada di negeri akhirat yang Allah selamatkan. Jadi tuan-tuan, jika kita tidak mendapat gelaran takwa, apatah lagi bulan ini, bulan yang Allah sendiri khususkan, kamu wahai umat Nabi Muhammad perlu mencari ruang untuk la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tersenarai dari kalangan orang yang bertakwa. Kemudian Allah kata, innallaha basirun bil ibad. Walaupun Allah beritahu kepada kita hal ini, hal yang sangat untung bagi kita, iaitu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya kata Allah, Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maknanya hamba Allah ni macam-macam agama, macam-macam agama, dan seterusnya. Dalam banyak-banyak agama manusia ni Allah nak cerita juga betapa Allah kasih dan sayangnya, redanya Allah kepada orang bertakwa, sehingga kan Allah rakamkan kata-kata mereka. Jadi orang yang bertakwa tadi Allah rakamkan dalam Quran. Wa qalu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tentu Allah kata mereka, yakni hamba-hambaku yang bertakwa, mereka berdoa, pernah berdoa kepada aku. Doa ini pernah diucapkan oleh mereka yang telah bertakwa. Dan kita pun kena ambil pengajaran ini, doa ini jadikan sebagai doa kita. Mudah-mudahan dalam doa yang telah Allah makbulkan ini, kita juga termasuk sama daripada rahmat yang Allah SWT sediakan kepada kita itu. Rabbana innana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, benar-benar beriman. Kita hari ini kalau nak bagi tahu kepada Allah, wahai Tuhan, kami ni benar-benar beriman, rasa malu tak? Malu tak? Kita rasa malu tak? Ya Allah, aku ni benar-benar beriman, ya Allah. Tapi tuan-tuan, orang yang begitu yakin kerana keimanan mereka itu tidak pernah berubah kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu perkara kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sakit,